makhluknya. Mereka diberi nikmat kesenangan di dunia dan mereka yang sedar tetap berzikir kepadanya. Ada tak mukadimah tu? Ada. Okey, tengok situ. Segala pujian bagi Allah yang esa. Tuan sekalian, kalau kita mengaji kitab turas, kitab lama-lama dulu, maka tok-tok guru kita akan cerita beberapa kaedah puji yang dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, puji khadim bagi khadim. Yang kedua, puji khadim bagi hadis. Yang kedua, puji hadis bagi hadis. Dan yang keempat, puji hadis bagi khadim. Yang ni apa maksud? Yang pertama, puji Allah bagi Allah. Allah puji bagi diri dia sendiri, selayaknya begitu. Sebab tiada sebarang kuasa, tiada sebarang bentuk masih wallah, mana selain daripada Allah ni, makna makhluk belaka. Selain masih Allah, selain daripada Allah adalah makhluk. Mana tak layak nak dipuji. Sebab apa? Kesemuanya Allah cipta. Semua Allah cipta, masih wallah. Yang dikatakan makhluk ni apa dia? Adalah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian makhluk ni, pusinglah ikut mana pun, dia ada 2 bentuk kejadian. Kalau tuan-tuan tengok dalam dunia ni, Allah Ta'ala buat makhluk, yang dikatakan makhluk, 2 kejadian. Yang pertama dipanggil dengan jalan dur, yang kedua dengan jalan tasasul. Dur ni apa dia? Dur ni bentuk pusingan. Malah kalau dalam dunia ni bentuk berpusing, nama dia makhluk. Contoh kita ambil ayam mai daripada telur, telur mai pada ayam, sampai kiamat macam tu. Pusing pilah macam mana pun. Kalau orang tanya ayam daripada apa? Asal daripada telur. Telur mai pada mana? Mai pada ibu ayam. Ibu ayam tu sendiri asal mana? Daripada telur. Dipusing sampai kiamat. Yang kedua, bentuk tasasul. Tasasul ni bersambung, bercucu, bercicit. Asal daripada Tok Wan, turun pada pak kita, turun pada kita, habis kita turun pula anak kita. Dia berderai. Keturunan sampailah kiamat. Itu dipanggil tasasul. Dur ni berpusing. Pusing pi ke mana pun lagu tu. Jadi tanda tengok dalam dunia ni, yang dikatakan masalah makhluk ni, 2 keadaan ni dicipta. Ada tak jangan jalan lain? Tak ada. Yang dikatakan makhluk. Manusia jangan jalan tasalsul. Apa nenek moyang kita dulu Adam turun sampailah kepada Tok Wan, kita turun cucu. Esok kita mati turun anak kita mati turun dekat cucu kita, turun. Itu dia bagi berhubung dengan jalan tasalsul. Makhluk nama dia. Dan jalan berpusing sama juga, pun makhluk juga. Jadi apa yang dicipta Allah masih wallah, selain Allah adalah makhluk. Jadi selayaknya puji-puji itu hanya kembali bagi Allah. Tak kiralah sama ada puji itu sesama kita, puji kita kawan kita, atau kawan kita puji kita. Hakikat dia puji siapa? Hang ni kaya, hang ni hebat. Semua pinjam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata ni selayaknya puji-pujian itu bagi Allah ya. Kita ni makhluk ni semua Tuhan buat. Hebat kita main mana? Tuhan buat. Sebab tu tak lama Tuhan boleh tarik saya. No? Kalau kita tak bersyukur, kalau kita tak memahami nikmat yang Tuhan bagi, saja. Bila hilang nikmat Allah tarik, barulah manusia faham arti syukur tu apa dia. Tuan-tuan, kita tengok orang sihat. Waktu sihat, Nabi bersebutlah hadis dia, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 keadaan ni yang menyebabkan manusia dia lalai, dia leka. Nikmat ni menyebabkan manusia jauh diri kepada Allah. Yang pertama nikmat sihat, dan juga yang kedua nikmat lapang.
Waktu sihat ni tuan-tuan, biasanya manusia dia jauh daripada Tuhan. Manusia kalau sihat, manusia kalau kaya, manusia kalau senang lenang, semakin jauh diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kata siapa, diri kita pun sama. Tuan-tuan, diri kita pun sama. Naik motor kacai main masjid, angin lain tu. Tuan-tuan main motor, semua kita main masjid naik motor lah, angin lain. Main masjid naik Honda City, angin lain. Merlah baru beli koyak plastik. Parking kereta budak pergi duduk atas bonet, tuan-tuan rasa macam mana? Angin lain. Main masjid naik BMW, angin lagi lain. Lagi lain. Nak parking pun dia tengok tempat, dia tak selip pun sat lagi orang nak belaga kereta dia, angin lain. Walaupun hakikatnya semua tu kita pinjam, tapi diri kita bila Allah bagi sedikit kesenangan, dia boleh berubah dengan sekelip mata. Layak ke puji? Kita pinjam hak orang, kita pinjam hak Allah bagi, tapi kita rasa hak tu hak kita, hak milik kita. Benda tu hak kita yang cari, kita yang usaha, macam kita yang boleh buat. Dia rasa macam tu. Layak ke? Maksudnya kata tak layak benda tu. Nak puji hebat, nak puji lawa, nak puji cantik, nak puji kaya, bukan milik hang. Sebab tu mana-mana kitab kalau kita tengok, kalau tuan-tuan mengaji faham, dia letak hak pertama segala pujian itu bagi Allah, lengkap dah. Mana kita hidup atas dunia ni menumpang, tak ada apa hebat dekat kita untuk menerima pujian. Tak ada hebat apa-apa, tuan-tuan. Sekalipun pangkat besar, Tan Sri ke Datuk ke Datin ke, tuan-tuan, masuk lubang kubur tak ada gelaran, habis. Satu hari nanti yang mana kehebatan hak Allah bagi pinjam, dia tarik balik, tuan-tuan. Bila masuk dalam lubang kubur jadi bangkai, tak ada siapa nak hormat kita, tak ada siapa nak teman kita, tak ada siapa nak ikat perjanjian sanggup tunggu kita di kubur, tak ada. Sebab apa? Dah bangkai dah, tak ada apa, roh tak ada dah. Jasad pun busuk dah masa tu, kalau taruh lama reput dah. Lepas tu yang kita rasa hebat tu pasal apa? Allah bagi pinjam besar ya, sementara ya. Kita berjalan sihat, makan sedap, sementara kaki kita kena potong, kena kecil manis dia potong kaki. Hebat tak mana? Datuk ke Tan Sri kan potong kaki cacat, jalan pakai tongkat, orang tak respect lah. Waktu tu tuan-tuan nak puji, hebat lah Datuk, kaki sebelah boleh berjalan, malu ke orang. Kalau puji pula orang kata perli, betul tuan-tuan? Hebat tu, kaki sebelah pun boleh menggah, ada macam tu. Tak ada siapa nak puji kita. Sebab apa? Kehebatan yang ada sedikit tu Allah bagi buat sementara tu supaya kita bersyukur, supaya kita kenal diri kita siapa. Tuning dia mudah lari, tuan-tuan. Sebab tu mana-mana kitab dia letak hakikat puji tu letak bagi Allah dulu. Sama ada nak puji sesama manusia, hakikat dia kembali kepada Allah. Sebab sifat mulia, cantik, lawa, segak, kaya yang ada pada diri kita, pinjaman yang Allah bagi hanya sementara sahaja. Tak laku pun, tak laku pun sifat tu sahaja. Tuan-tuan, kepala otak cerdik boleh bisnes juta-juta pun sahaja. Sementara nak herot mulut kena stroke lah, betul habis cacat habis. Jadi sama ada puji makhluk bagi makhluk, puji makhluk bagi Allah, kita dok puji subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, dok puji subhanallahul azim dan sebagainya, memang layak bagi Allah. Ataupun puji Allah bagi makhluk, Allah puji para malaikat dia, Allah puji rasul nabi dia. Makna kesemua masiwallah, selain daripada Allah, mana yang Allah cipta, kesemuanya tak layak menerima. Sebab itulah kalau tok guru, tuan-tuan, yang tawaduknya hebat-hebat kata, tok guru macam dah, dia kata bukan.
hanya duk puji. Tak layak aku nak terima. Tak layak aku nak terima pujian. Nak bagi penghargaan pun, nak bagi hadiah, tak layak aku nak terima. Sebab apa? Tuan-tuan, dia rasa dia manusia yang paling rendah. Kadang-kadang tuan-tuan, melibatkan ibadah. Ibadah kita dah buat ni, kadang-kadang melibatkan ibadah, kita rasa kita hebat. Kita ambil contoh lah, tuan-tuan, contoh. Sembang ramai-ramai dengan kawan-kawan ni. Cuba ada seorang di kalangan kawan-kawan kita dia sebut, aku ni sepanjang hidup ni jarang nak boleh bangun buat tahajud. Kalau di kalangan tu ada seorang yang tiap-tiap pagi dia bangun tahajud pukul 3, setengah pukul 4, dia rasa apa? Walaupun tak keluar pada mulut, mana diri dia nombor satu lah, dia rasa. Faham tak kita, tuan-tuan? Kalau kita bangun tahajud tiap-tiap malam pukul 3, ada orang yang bangun pukul 2. Kalaulah kita bangga pukul 2, ada orang lain duduk tahajud, dia sambung tak biasa tidur. Di Mekah tu berselang, tuan-tuan. Orang beramal ibadah tak tidur pun, mulut basah duduk berzikir. Hebat tak mana? Kalau kita duduk tahajud, tuan-tuan, dalam sujud duduk ingat makhluk, apa cerita? Orang duduk sujud depan Kaabah tu, manusia makhluk tak ada langsung dalam hati dia, hanya ada Allah. Hebat dia, tapi dia tak pernah bangga dengan diri dia. Bermakna dia marilah bibit-bibit nak rasa kemas, nak rasa kita hebat, dia mula. Hakikat dia, tuan-tuan, di sini musannif kata segala pujian bagi Allah yang esa dan perkasa, mana hebat, layak bagi Allah yang mulia, kemuliaan pun milik Allah. Mulia kita tak mana, tuan-tuan? Yang kita duk rasa kita mulia, keturunan kita kan. Kadang-kadang orang rasa mulia sebab keturunan. Keturunan aku Tok Guru, turunan aku Panglima Datuk Maharaja Lela. Kalau nak nasabkan kepada keturunan disebabkan kita mulia, hebat kita, dalam Quran Allah sebut kemuliaan keturunan ni bangsa nasab kepada siapa, tuan-tuan? Kita tengok liila fi Quraisy. Hak boleh tabik kaki tangan dalam Quran, Allah iktiraf bangsa Quraisy, bangsa Nabi, keturunan Nabi paling mulia. Habis tu kita nak perasan apa? Kata kita hebat, keturunan kita keturunan orang mulia. Tak, paling mulia keturunan nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu nak mulia letak tahu nak? Tuan-tuan, letak harta. Kita rasa kita bangga, kita hebat, kita mulia pasal harta. Sahabat dulu yang bangga, yang mulia, yang Allah rakamkan dalam Quran, yang disebut dalam hadis Nabi, mati, wafatnya mereka hanya ada Allah dan Rasul. Harta habis semua. Hak tu baru hebat. Kita mati lah ikon bank ada 300-400 ribu, habis anak-anak dah berebut. Mulia tak mana? Tuan-tuan, Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi, sampai tersebut dalam sirah 1/3 di kota Mekah tu harta milik dia waktu dia wafat. Kalau kita nak kata disebabkan kita hebat, kita mulia kerana kaya raya, Khadijah 1/3 million woman zaman tu. Wafat ada apa? Ada Allah dan Rasul. Kemana harta tu? Infak berhabis buang untuk jalan Allah. Yang tu baru hebat di sisi Allah. Yang rumah besar, mahligai, duit juta lekang, itu hebat di sisi nafsu, bukan di sisi Allah, tuan-tuan. Pandangan mata kita manusia yang berlapik dengan nafsu, bangga dengan kekayaan, bangga dengan duit ringgit. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat yang tinggal dunia yang hebat,
Adakah bangga dengan harta? Tak. Tuan-tuan, kalau kita kaji dalam Quran, kita kaji tengok dalam kitab sirah, kalau kita bertalaqi dengan guru-guru, kita akan jumpa kisah bagaimana sebelum Allah Subhanahu wa taala hantar kita turun ke dunia, apa perjanjian kita dengan Allah. Waktu di alam roh kita sebelum dihantar kita turun ke dunia, Allah Taala tanya, alastu bi rabbikum? Di alam roh, qalu bala syahidna, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala, bahkan ya Allah, syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan yang kami sembah. Roh turun, hantar turun ke dunia, 5 waktu duk janji dengan Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lepas takbiratul ihram tu, ni duk janji dengan Tuhan. Sembahyang aku, semua amal ibadah aku, puasa, zakat, haji aku, wa mahyaya wa mamati, hidup aku, wa mamati, mati aku, lillah. Untuk siapa? Untuk Allah. Perjanjian kita, bai'ah kita, kita hidup atas dunia, hidup kita sepenuhnya diserahkan untuk Allah. Betul ke tuan-tuan? Betul ke? Berat tak? Sebab tu dia kata, puji-pujian ni layak bagi Allah. Nak puji kita hebat, hang hebat lah. Hang memang kemah, tak ada pasal ya. Tak layak kita nak menerima pujian sebegitu. Sebab apa? Sebab kita dah berjanji, hidup kita lagi mana kita tak boleh tunjuk buktikan cara kehidupan kita lillah rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jauh tuan-tuan, sudut amal ibadah kita pun jauh kerana Allah, jauh. Makan minum jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara pakai jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana ajaran yang Allah Taala turunkan kepada kita, yang betul-betul komplit, nak ikut hak Allah buat betul-betul ni, 4 benar. 4 benar. Betul-betul ikut, confirm 100% syariat Allah 4 dah. Yang lain semua meracau. Tuan-tuan, yang pertama menikah kahwin ikut Allah nak. Hak Islam, hak Nabi. Dia ada wali, dia ada saksi, dia ada lelaki perempuan, dia ada akad ijab qabul. Nak sah nikah. Satu ikut Allah. Tutup aurat apa semua elok, main masjid akad nikah. Lepas akad nikah tak pakai dah. Lepas akad nikah tak pakai dah. Baru lepas nikah nak penurui sekali lagi, pergi solat. Pengantin lelaki dengan perempuan pergi bersolat, buka tudung, duk bersiap. Tuan-tuan tahu tak, yang duk bersiap ramai lah ni tempat-tempat solat tu siapa? Pondan, jantan lembut, duk pegang bini kita. Tak ikut dah waktu tu. Buat penuri tak ikut dah syariat cara Nabi suruh. Ada karaoke. Ada karaoke lah ni pertandingan sampai pukul 2-3 pagi. Jamuan pula asingkan. VVIP kemah nu, orang biasa kemah ni duduk sebelah je. Tengok mereka tu duduk belakang kambing. Hal ni gulai ubi dengan daging keras tu, tak buat. Tak ikut dah. Nak pakai pertama yang mana? Waktu nak menikah tu lah. Lepas tu yang kedua, pakai syariat Nabi, sunnah Nabi. Waktu bila? Waktu bersalin. Keluar anak, panggil tu imam, bagi tolong azan di telinga kanan anak lelaki, iqamah anak perempuan. Lepas tu buka mulut tahnik dia. Yang ketiga, waktu sakit, Nabi kata iqra'ul yasin ala mautakum. Waktu sakit, duk terkedang, duk tengah-tengah nazak, panggil geng masjid pergi baca yasin, ikut Islam.
Yang keempat, waktu mati, kapan sembahyang mayat apa semua, simpan ikut cara Islam. Waktu hidup ikut siapa? Waktu hidup ikut siapa? Ikut nafsu. Layakkah kita nak puji manusia yang cara hidup bergelumang dengan nafsu, membelakangkan syariat Allah? Layakkah? Cuba tanya. Hang hebat kamu nak? Tuan-tuan, kalau kita perinci satu persatu, letih tu. Layak tak mana? Kalau beribadah, tolong cek tengoklah tuan-tuan. Satu karya Sungai Limau ni, ada manusia yang tak biasa pijak masjid kau dah sampai ke mati. Hebat tak mana? Kalau kita pernah lagi, satu karya Sungai Limau ni, waktu subuh, ada manusia yang sampai mati tak biasa sujud dekat Allah dalam rumah ni, dalam rumah Allah waktu subuh. Ada? Cek tengok. Hebat tak mana kita? Tu baru sebut sikit tuan-tuan. Yang lain tak usah bercara. Hang semayang, hang mengaji tak mana, bacaan hang talaqi dengan siapa. Nak buat baju pun tak serah dekat orang tak ketahuan tuan-tuan. Kita beli nak buat baju raya, tapi tanya tukang besi yang boleh buat baju apa nak serah kan? Tak ada. Ahli dia. Ahli dia pula kali tanya hang buka kedai bila? Baru buka minggu lepas, baru habis kursus. Tak bagi, dia nak tukang hak lama, takut baju dia tak elok. Nak buat baju pun cari tukang hak yang memang profesional. Nak kemas, nak segak, nak lawa. Mari ibadah tungin terbalik sembahyang bang, tak biasa mengaji hukum hakam, syarat sah batal semua. Kalau tanya tak tahu, baca tak betul. Sebab siapa kita rodong buat juga. Kalau kita perinci tu layak. Layak nak puji. Cuba sikit tuan-tuan. Baru ibadah. Yang lain tak. Bermuamalah tak, bab lain tak lagi. Makan minum tak dalam rumah tangga kita. Sari-sari membazir banyak mana. Masak makan lebih tuang. Masak tuang. Dan tahu dah membazir itu sifat iblis, sifat syaitan. Innal mubazzirina kanu min ikhwasyayatin. Membazir tu sifat sahabat syaitan. Allah tak suka. Pasal apa kita buat? Habis tu nak puji tak mana kita? Hebat tak mana? Bab makan pun ikut iblis lagi. Oh naik kalau sebut itu orang marah tuan-tuan. Ni baru nak sebut tentang mana kesempurnaan puji-pujian tu sebab siapa tak layak. Pasal ni tak layak.